Test 1 2 1 2 2. Test my 1 2. Test my 1 2 2. Test. Test my 1 2. Test my 1 2. Test my 1 2 3. Test my 1 2 1 2. Test my 1 2 3. Test my 1 2 3. Test my 1 2. Test my 1 2. Test my 1 2 3. Test my 1 2 3. Test my. Huh? Ah. Ah. Minggu siapa? Test my 1 2 3. Cobaan suara. Cobaan suara 1 2. Cobaan suara 1 2 dan 3. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لنا واحلل ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة. اللهم بارك لنا وأعنا على الصيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن رحيم. اللهم ارزقنا قدري في تناهي وارزقنا وأعنا على قيام الحياة برحمتك يا أرحم الراحمين.
sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bi wasiyati Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والربين وإلى آله وإلى جميع أولياء الله شيخ مكة. أعوذ بالله لك نعم. Karangan Hafiz Abu Zar Yahya rahimah wasi'ah ahli sujud Allah Darain amin. Dalam perbahasan kitab kecil beliau ini, sepatutnya kita sudah bicarakan tentang sifat-sifat fizikal yang ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sifat-sifat peribadi, akhlak yang luhur yang dimiliki oleh Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah kita sebutkan di pengajian yang lepas, seri-seri yang lalu, kitab ini hanyalah kitab kecil dan sesuai dengan namanya tahdzib, iaitu ringkasan dan sangat ringkas, sehingga tidak didetailkan tentang peristiwa-peristiwa yang disebut oleh kitab-kitab yang lain, kitab-kitab sirah yang lain. Jadi oleh kerana terlalu ringkas, untuk pertemuan yang dahulu dan kita sambung hari ini, saya ingin bawa tuan-tuan, puan-puan dan tuan yang dirahmati Allah sekalian untuk melihat dan meneliti penghidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum zaman kenabian dan selepas zaman kenabian, satu. Yang kedua, ketiga, berada di Makkah dan seterusnya berada di bumi Al-Madinah. Dan pertemuan akan datang insya-Allah, akan datang kita akan sambung pada pengajian peribadi ataupun sifat-sifat fizikal dan sifat-sifat peribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paparan slide yang ada ini telah pun kita bahaskan pertemuan 2 minggu yang lepas. Biar ia ada kesinambungan sebab ia adalah satu susur kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, susur waktu maksud saya. Jadi kita ulang sedikit, tapi kita tidak bahaskan yang telah kita bahaskan di pertemuan yang lalu. 2 bulan dalam kandungan, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Nabi ketika berada 2 bulan dalam kandungan, berlaku satu peristiwa, iaitu ayah baginda Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib wafat di perkampungan Bani Najjar di Madinah. 50 hari sebelum kelahiran Nabi, berlaku satu peristiwa besar, serangan Raja Abraha yang berada untuk menghancurkan Kaabah. Sebab beliau tidak mahu Makkah menjadi pusat tarikan perdagangan dan aktiviti. Dia mahukan biar Yaman ada di situ dan menggantikan tempat Makkah itu sendiri menjadi pusat perdagangan dan pusat aktiviti. Dikatakan dalam beberapa kitab sejarah, Raja Abraha juga membina satu
bangunan seumpama macam Kaabah juga, tapi tidak dapat perhatian orang ramai dan orang tidak teringin untuk menjadikannya sebagai satu tempat yang dimuliakan atau tempat yang menjadi tempat perkumpulan. Ada juga kitab sejarah lain yang menyebutkan bahawa ada orang Arab katanya, mohon maaf, buang air besar di bangunan yang dia buat itu. Kemarahan yang bertambah sebegitu menjadikan dia berazam dengan menaiki ataupun dengan gajah untuk di Madinah. Pada tahun gajah, sesuai dengan 50 hari sebelum kelahiran Nabi, berlaku penyerangan oleh Raja Abraha ke kota suci Makkah. Sebab itulah orang Arab ketika nak tahu tentang tarikh ataupun sejarah sesuatu merujuk pada peristiwa besar yang berlaku. Jadi oleh kerana berlaku peristiwa 50 hari sebelum kelahiran Nabi itu, berlaku tentera Raja Abraha yang menaiki ataupun menunggang. Sebab itu disebut sebagai Amul Fil, tahun gajah. Perkataan gajah ini juga digunakan oleh Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan tentang peristiwa ini di dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ashabil fil iaitu tentera-tentera bergajah yang dipimpin Raja Abraha. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika umur baginda 1 hingga 4 tahun, tinggal di Bani Sa'ad dan diasuh disusu oleh Halimah yang berasal daripada Bani Sa'ad. Sebab itu beliau dinasabkan dengan Bani Sa'ad menjadi Sayyidatina Halimah As-Sa'diyah, dan berlaku pembedahan dada di situ. Halimah As-Sa'diyah rasa cemas, takut, lalu hantar kembali Nabi SAW kepada ibunya Aminah di Makkah. Kemudian ketika berumur 6 tahun, ibunya bersama dengan Ummu Aiman pergi ke Bani Najjar di Al-Madinah untuk menziarahi maqam ayah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika itu, ketika balik daripada Makkah dalam perjalanan, satu tempat di antara Makkah dan Madinah ada satu tempat namanya Abwa. Di situlah ibu Nabi Sayyidatina Aminah telah wafat. Lalu dibawa ke bumi Makkah dan dijaga oleh datuk Nabi yang bernama Abdul Muttalib. Diuji lagi pada umur 8 tahun, datuk Nabi Abdul Muttalib wafat. Nabi dijaga oleh bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Talib. Abu Talib sebenarnya tidaklah sekaya anak-anak Abdul Muttalib yang lain, yang ada 12 orang itu. Tetapi Nabi diserahkan kepada Abu Talib sebab Abu Talib menunjukkan rasa kasih sayang yang lebih dan rasa prihatin yang lebih banding dengan pak saudara yang lain. Ketika umur 12 tahun, Nabi ikut rombongan penyagaan Abu Talib ke Syam. Perjalanan daripada Makkah ke Syam dan Makkah ke Yaman di selatan itu telah diinitiate, telah dibuat awalnya, diusahakan oleh datuk Nabi Abdul Muttalib. Jadi perniagaan orang Quraisy, sebab orang Quraisy itu memang nature mereka itu berniaga. Jadi kalau ketika musim panas mereka akan berniaga ke atas ke Syam, dan ketika musim sejuk mereka akan berniaga ke Yaman. Rihlat asyita'i was-saif. Sampai di satu tempat namanya Busra, hampir dengan Syam, seorang rahib yang bernama Muhaira, ada yang mengatakan Bahira, melihat ada tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi SAW, lalu dinasihatkan kepada Abu Talib bawa Nabi kembali ke bumi Makkah. Sebab orang Yahudi tak mahu Nabi yang akan datang selepas Nabi Isa keturunan
lain daripada Bani Israel. Kan Nabi Muhammad SAW berketurunan Arab. Mereka tak mahu. Mereka nak daripada keturunan Bani Israel, keturunan Nabi Yaqub. Bani, anak-anak Israel, itu di dalam bahasa Ibrani merujuk kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Pada umur 15 tahun, Nabi ikut serta dalam peperangan Al-Fijar, membantu Quraisy melawan kabilah Qis Ailan. Dan Nabi menyaksikan satu peristiwa perjanjian yang namanya Hilfu Al-Fudul. Inilah dia gambaran Wadi Muhasir, tempat Raja Abraha dan tenteranya dimusnahkan oleh burung ababil ketika itu. Yang di atas tu, yang dekat dengan Mina, itu namanya Wadi Muhasir. Baik, ini rumah kelahiran baginda Rasulullah SAW, maksudnya tapak kelahiran baginda Rasulullah SAW di kaki Jabal Abi Qubais, terletak di kampung Suqulail, Makkah. Sekarang dijadikan perpustakaan umum. Dahulu di sini adalah Sya'ab, lembah Abu Talib, yang dalam sejarah nanti tuan-tuan akan tengok 3 tahun Nabi dan para sahabat, demikian orang-orang Quraisy, Bani Abdul Muttalib diboikotkan di sini selama 3 tahun. Ini perkampungan Bani Sa'ad yang sempat kami ziarah. Ini dikatakan rumah Sayyidatina Halimatus Sa'diyah. Inilah pokok dikatakan tempat Nabi bermain-main, dan di kawasan inilah dikatakan Nabi dibelah dada oleh Malaikat Jibril alaihissalam. Pada umur Nabi 25 tahun, Nabi pergi ke Syam sekali lagi, untuk kali kedua, sebab Sayyidatina Khadijah mendengar kejujuran Nabi. Lalu Sayyidatina Khadijah ketika itu adalah seorang saudagar yang kaya raya, tetapi tidak bawa barang-barang dagangan sendiri. Kalau nak pergi ke Syam contohnya, beliau akan menitipkan barang-barang itu kepada orang lain untuk meniagakannya, dan selalu diikuti oleh Maisarah. Maisarah seorang lelaki pembantu kepada Sayyidatina Khadijah. Lalu mendengar kejujuran Nabi, beliau nak Nabi yang diamanahkan untuk menjual barang-barang itu. Apa yang berlaku adalah kejujuran Nabi ini memang terserlah, hatta tanda-tanda kenabian Nabi itu nampak. Seperti di mana Nabi berjalan akan ada awan yang melindungi. Dan Nabi pernah duduk di pokok yang disitulah pokok Nabi duduk, yang tidak ada seorang pun duduk di pokok itu melainkan Rasulullah SAW. Balik daripada perniagaan itu membawa keuntungan yang berlipat kali ganda, maka Sayyidatina Khadijah berkahwin dengan Rasulullah SAW. Sejak daripada itu Nabi berniaga terus. Barang-barang milik Sayyidatina Khadijah, isteri baginda Rasulullah SAW. Kalau tuan-tuan tengok nanti sekejap lagi gambaran betapa rumah Sayyidatina Khadijah dengan Rasulullah SAW, di bahagian depannya itu agak besar. Itu adalah tempat barang-barang Sayyidatina Khadijah diniagakan oleh Rasulullah SAW. Pada umur 35 tahun, baginda menyelesaikan perbalahan antara ketua-ketua kabilah Arab untuk meletakkan Al-Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Hampir berlaku perang saudara. 3 hari 3 malam perbalahan berlaku. Sebab setiap kabilah nakkan ketua mereka yang meletakkannya ke tempat asal di penjuru Al-Hajarul Aswad, sebab ia satu kemuliaan. Akhirnya mereka bersetuju untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mereka mengatakan, kita lihat esok hari siapa yang paling awal masuk ke Kaabah ini melalui pintu Abi Syaibah. Pintu Abi Syaibah. Bani Syaibah ke Abi Syaibah tak ingat saya. Jadi pintu Bani Syaibah itu, ternyata yang masuk adalah Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi dilantik menjadi hakim. Nabi mengambil katanya serban yang dipakai, ada juga yang mengatakan ridak seperti kain ini, lalu dibentangkan Al-Hajarul Aswad, diletakkan di tengah-tengah, dan setiap penjuru kain ini, kabilah-kabilah, ketua-ketua kabilah Arab tadi akan memegangnya. Jadi setiap orang merasa dibawa, sehingga Nabi sendiri yang ambil, letakkan ke tempat Al-Hajarul Aswad, sehinggalah sekarang itu tempatnya.
Ini menunjukkan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan persengketaan yang hampir-hampir membawa pada perang saudara. Ketika umur 38 tahun, 2 tahun sebelum dilantik menjadi Nabi dan Rasul, Nabi mengalami peristiwa-peristiwa awal kenabian yang disebut sebagai irhas. Dan Nabi mula rasa seronok dan mahu untuk menyendiri. Jadi tidak disibukkan lagi dengan perniagaan-perniagaan yang baginda uruskan sebelum ini. Mula bertahannuth, menyendiri di Gua Hira, memikirkan tentang keadaan umat. Dan di ketika itu baginda duduk lama di situ, kadang-kadang sampai berminggu-minggu, kadang-kadang berbulan. Ketika itulah Sayyidatina Khadijah akan datang bawa bekalan. Nah, kadang-kadang memang dibekalkan daripada rumah, anggur yang kering, kismis dengan air dan apa yang patut. Kadang-kadang Sayyidatina Khadijah sendiri pergi ke Gua Hira itu yang sangat jauh dan sangat tinggi. Umur 80 tahun ketika bertahannuth berada di Gua Hira, didatangi malaikat Jibril. Ketika itu dilantik menjadi Nabi akhir zaman ini, menerima wahyu yang pertama 5 ayat. Yang pertama surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sebahagian ulama mengatakan ketika umur 40 tahun inilah Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Sebahagian yang lain tidak, hanya dilantik menjadi Nabi, belum lagi Rasul. Sebab Nabi itu adalah naba, berasal daripada naba. Naba maksudnya berita besar. Jadi Nabi tak bawa cerita kecil, cerita tentang wahyu, cerita tentang akhirat, tentang ibadat, begitu. Risalah itu kalau disebarkan kepada yang lain. Jadi Nabi belum menyebarkan lagi ini asalnya. Sebab itu sebahagian ulama mengatakan Nabi dilantik menjadi Nabi sahaja, belum Rasul. Nah, itu khilaf ulama, tetapi pendapat paling kuat mengatakan ketika itulah 40 tahun umur Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Inilah pelan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah ketika bersama Sayyidatina Khadijah yang saya sebutkan di depan itu. Tempat Sayyidatina Khadijah menjalankan urusan perniagaan dibantu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selebihnya adalah rumah Nabi. Baik. Kita dapat lihat mihrab tempat solat Nabi, bilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilik tempat Sayyidatina Fatimah dilahirkan, ruang tamu untuk menerima kedatangan tetamu, pintu masuk ke ruang niaga. Nah, sangat sedikit sedih kita lah, bukan sedikit, memang banyak sedih sebenarnya. Kalaulah rumah ini dikekalkan, alangkah baiknya. Jadi, tetapi hakikatnya sudah dirobohkan, dan di tapak inilah didirikan bangunan-bangunan lain. Ini adalah gambaran, ini adalah Gua Hira yang ramai orang Pakistan, India ni bersusun situ, nak solat dalam tu. Dalam tu memang seorang je boleh solat. Alhamdulillah, Al-Faqir dapat solat di situ. Nak sampai kat sini dia ada ruang sebelah kiri tu, kalau tuan-tuan tengok. Sebelah kiri tu kan dia macam ruang gua. Dia gua tu. Nak masuk ke sini kena melalui pintu yang satu lagi. Nanti kita tengok. Ini dah gambaran Gua Hira. Jauh tu atas. Atas ini Bukit Pejal. Alhamdulillah katanya orang Pakistan yang buat tangga supaya ia tidak terlalu menjunam sangat. Jadi kalau masuk ke atas tu senang, alhamdulillah. Tapi stamina kena kuat sebab agak lenguh juga. Ini memang agak jauh di atas tu. Batunya semua batu pejal. Ini yang saya sebutkan tadi. Nak masuk ke sana, sebelah sana tadi tu, nak masuk ke sini, sebelah kiri tu kan ada gua tu, lubang pintu tu. Pintu tu nanti tembus di sini. Kena masuk sini. Masuk sini, seorang je boleh masuk. Baru masuk ke sebelah sana tadi, yang orang ramai tadi tu. Tu yang anak panah tu. Masya Allah. Begitulah Nabi bertahannuth di situ sehingga mendapat wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Ini tuan-tuan kalau tengok tower jam tu, itulah dia yang bercahaya tu. Jauh nak sampai kat sini ni. Dan Al-Faqir juga ada pengalaman solat di atas ini dengan para jamaah lain waktu maghrib sebegini. Tapi ini bukan gambar kami lah, gambar lain. Memang sangat terasa sekali. Kami pergi asar dan kami balik hampir maghrib. Waktu maghrib balik. Baik. Tahun pertama kenabian.
Tuan-tuan ingat siri-siri yang dahulu ketika kita sebut tahun pertama kenabian atau tahun pertama kerasulan, itu semuanya di period Makkah. Kalau di period Madinah tidak dinamakan lagi, digunakan lagi kenabian atau kerasulan, tapi digunakan Hijriyah. Itu fakta yang sudah kita sebutkan. Baik. Setelah mendapat wahyu, berjumpa dengan Waraqah bin Naufal, dibawa oleh Sayyidatina Khadijah dan Waraqah bin Naufal. Itu seorang yang beriman dengan agama Nasrani ketika itu, tapi agama Tauhid juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau sangat mahir kitab-kitab Samawiyah yang lain. Beliaulah yang mempengaruhi Sayyidatina Khadijah untuk juga mengkaji kitab-kitab yang lain, sehingga dikatakan beliau mengatakan akan lahir seorang Nabi di akhir zaman. Oleh kerana Sayyidatina Khadijah sangat ingin tahu Nabi itu, lalu beliau mengatakan, la atazawwaju, aku tidak akan bernikah hatta atazawwaja bi an-nabi akhir zaman, bi nabi akhir zaman. Aku tidak akan kahwin melainkan akan kahwin dengan Nabi akhir zaman, begitu. Dan dikatakan juga dalam beberapa riwayat, Sayyidatina Khadijah pernah bermimpi di rumahnya ada satu seperti cahaya kuat masuk dalam biliknya, itu terang benderang sekali sehingga memberi cahaya yang lain. Beliau sangat percaya barangkali itu adalah Nabi akhir zaman. Wallahu alam ketika itu. Jadi lepas itu turun wahyu yang kedua, surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ketika itu Nabi dilantik menjadi rasul mengikut sebahagian yang lain. Yang berpendapat pertama kata tak, turun sahaja wahyu itu, itulah dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Nabi memulakan dakwah sembunyi secara sir selama beberapa ketika. Ketika itu orang-orang yang dekat dengan Nabi dahulu masuk Islam, termasuklah Sayyidatina Khadijah, termasuklah Sayyidina Abu Bakar, sebab beliau adalah kawan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali dan Zaid bin Harithah, sebab keduanya duduk bersama dengan Nabi menjadi anak angkat Nabi. Jadi inilah 4 yang pertama masuk Islam. Melalui Sayyidina Abu Bakar lepas seminggu, 6 pembesar memeluk Islam. Sebab itu tidak benar kalau ada orang mengatakan Islam itu hanya diterima oleh orang-orang yang lemah, termasuklah orang-orang yang miskin sahaja, tidak berkuasa. Tidak. Sayyidina Abu Bakar adalah seorang peniaga dan seorang pemimpin masyarakat. Demikian 6 pembesar yang lain, termasuklah Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Talha bin Ubaidillah, Sayyidina Zubair bin Al-Awwam, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kemudian sahabat-sahabat yang lain juga menerima Islam, dan rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam menjadi pusat dakwah. Pada ketika itulah lahirnya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Tahun ketiga kenabian, maksudnya 3 tahun dah Nabi menjadi Nabi dan Rasul, turun ayat untuk berdakwah secara terbuka. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in. Nabi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terbuka setelah 3 tahun tadi itu. Berdakwah secara sir, senyap-senyap. Dan disitulah bermula penentangan dan penyiksaan kufar Quraisy yang sangat hebat. Pada tahun kelima, ketika Nabi SAW berumur 44 tahun atau 45 tahun, kerana penyiksaan yang sangat kuat di kalangan orang kufar Quraisy, berlaku hijrah pertama ke Habasyah. Habasyah rajanya beragama Kristian ketika itu, tetapi orang Kristian lebih lembut dengan orang Islam, bukan seperti orang Yahudi. Lalu 11 orang lelaki, iaitu 11 orang lelaki dan 4 orang perempuan, yang diketuai oleh Sayyidina Uthman bin Affan, juga disertai oleh Sayyidatina Ruqayyah, anak kepada Rasulullah SAW, pergi berhijrah ke Habasyah. 3 bulan balik semula. Kemudian hijrah yang kedua ke Habasyah seramai 83 orang yang dipimpin oleh Sayyidina Ja'far bin Abu Talib.
Ketika itulah Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi SAW, dilahirkan. Dan berlaku pembunuhan yang menjadikan orang-orang Islam itu syahid. Termasuklah yang berlaku kepada ibu kepada Sayyidina Ammar bin Yasir, Sayyidatina Sumayyah, yang menjadi tema pada lagu Hijaz, Kumpulan Hijaz dan yang lain-lain. Perempuan yang pertama syahid. Pada tahun ke-6 Hijriyah, ke-6 kenabian, maaf, Sayyidina Hamzah, bapa saudara Nabi, memeluk Islam. Dan selepas 3 hari, Sayyidina Umar memeluk Islam. Orang Islam lebih berani untuk praktikan Islam secara terbuka sebab orang-orang kafir Quraisy sangat gerun dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tahun ke-7 kenabian, berlaku boikot terhadap Bani Hashim dan Bani Muttalib dekat lembah Sya'ab Abi Talib tadi itu selama 3 tahun. Tak boleh berkahwin, tidak boleh bermuamalah, jual beli, tidak dibagi suplai makanan, minuman. Di situ penderitaan yang sangat-sangat teruk terpaksa dihadapi, sehingga Sayyidatina Khadijah, seorang yang sangat kaya raya, menggunakan hartanya yang banyak itu untuk finance makan minum orang yang berada di lembah Sya'ab Abi Talib selama 3 tahun itu, dan juga digunakan untuk duitnya tadi digunakan untuk membeli hamba sahaya yang dilepaskan oleh orang-orang kufar Quraisy ketika itu, yang hamba-hamba ini memeluk Islam. Pada tahun ke-8 kenabian, surah Ar-Rum diturunkan. Pada tahun ke-9, iaitu 789, bermula 789, 9 tu boikot tamat, dan berlaku satu peristiwa besar, iaitu mukjizat bulan terbelah 2 yang disebut Insyiqaqu Al-Qamar. Pada tahun ke-10 Hijri, ke-10 kenabian, Abu Talib, pak saudara Nabi, wafat. Selepas 3 hari, Sayyidatina Khadijah wafat. Kedua-duanya lah yang banyak membantu Nabi. Abu Talib membantu Nabi dari segi kedudukan beliau sebagai ketua masyarakat ketika itu. Beliau bagi jaminan Nabi tidak akan diapa-apakan, walaupun beliau tidak memberi dari segi finance. Yang bagi finance-nya adalah, yang banyak membantu dari segi kewangan adalah Sayyidatina Khadijah. Jadi kedua-duanya ini, orang kafir Quraisy tak berani nak apa-apakan Nabi sebab ada Abu Talib. Abu Talib bagi jaminan dan bagi perlindungan, Nabi tak boleh diapa-apakan. Kedua-duanya telah meninggal dunia. Ma qadarallah. Nabi sangat sedih, sebab itu tahun itu dipanggil Amul Huzni, tahun duka cita. Di situlah nanti berlaku satu peristiwa besar yang bernama Isra' dan Mi'raj, untuk menghiburkan hati Nabi, dan lebih daripada itu, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kepada Nabi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Saudah binti Zama'ah. Kemudian selepas itu berkahwin pula dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Masyhur mengatakan beliau dikahwini Nabi ketika berumur 6 tahun, tapi Nabi tidak menggaulinya, sehinggalah nanti berhijrah ke Mekah, ke Madinah, barulah kehidupan suami isteri Nabi bersama dengan Sayyidatina Aisyah ketika Sayyidatina Aisyah berumur 9 tahun. Sayyidatina Saudah, Nabi kahwin dengan beliau ketika Sayyidatina Saudah berumur 65 tahun atau 66 tahun. Ini untuk menolak dakwaan orang yang mengatakan Nabi itu suka dengan budak-budak. Tidak. Malah Nabi kahwin semuanya kerana wahyu. Kalau tidak, ramai lagi Nabi boleh kahwin dengan yang lain. Tapi kenapa harus dengan Sayyidatina Saudah yang berumur 65 atau 66 tahun itu? Tetapi semuanya ini adalah wahyu daripada Allah SWT. Nabi, kerana dakwah di Makkah itu tidak diterima sangat, lalu Nabi mencari tempat lain, iaitu ke Bani Thaqif dekat Taif. Sebulan Nabi berada di situ. Dikatakan Nabi pergi seorang diri. Kebanyakan kitab mengatakan pergi dengan Sayyidina Zaid bin Harithah, anak angkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Inilah dia gambaran Eritrea ataupun Habasyah, tempat Nabi
tempat orang Islam berhijrah untuk kedua kalinya sebelum nanti peristiwa lebih besar berhijrah ke bumi Madinah. Tahun ke-11 kenabian, Rasulullah SAW mula menampakkan diri di khalayak, di pasar, di musim haji ketika itu ya. 9 jin daripada Nasibah Syam datang jumpa Nabi dan beriman. Nabi pun didatangi oleh jin dan jin itu beriman. Sebab itu jin itu ada dua, satu jin yang beriman, jin Islam, satu lagi jin yang tidak beriman, itu namanya ifrit, itu namanya iblis. Jin yang beriman ramai juga. Tahun ke-12 kenabian berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj dan berlaku perjanjian Aqabah. Kenapa dipanggil Aqabah? Sebab berada di satu tempat yang bernama Aqabah. Di situlah perjanjian Aqabah yang pertama ya. Di situlah 12 orang Ansar beriman kepada Nabi di musim haji dan mereka lah nanti yang akan menyebarkan Islam di bumi Madinah ketika balik ke bumi Madinah semula. Tahun ke-13 kenabian, Nabi berumur 52 atau 53 tahun, berlaku perjanjian Aqabah yang kedua. 73 orang lelaki dan 2 orang perempuan beriman. Baginda melantik 12 naqib ke bumi Madinah. Ini nanti sebagai perancangan sebelum Nabi sampai ke Madinah, sudah ada di semai benih-benih ajaran Islam di situ, benih-benih tauhid, dan diajar tentang Islam di situ. Lalu berlaku satu pemesyuaratan untuk membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita tahu tidak berjaya. Allah yang menyelamatkan Nabi dan mereka nak membunuhnya pun kejut juga sebab rancangan mereka 12 orang kabilah akan menghantar seorang pemuda yang gagah dan setiap pemuda diberikan pedang yang sariman, yang tajam. Nah, kalau ikut perancangan mereka, an na'khudha min kulli qabilatin fatan syaban, nah, wa an nu'ti kulla wahidin minhum sayfan sarima wa yadribunahu darbatan wahidah. Lalu perancangan mereka ini, konspirasi mereka, ketika Nabi nanti di rumah dan diketuk pintu, Nabi keluar, 12 orang ini akan cincang Nabi dengan pedang tadi, pemuda tadi itu yang gagah perkasa, supaya darah akan terpercik ke setiap kabilah. Maka kabilah Bani Hashim dan kabilah Bani Muttalib tak berani nak lawan, sebab setiap kabilah ni dah bertanggungjawab. Gitu perancangan mereka ya. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Karena itu rancangan mereka itu digagalkan oleh Allah, semua tertidur. Masya-Allah ketika Nabi keluar daripada rumah itu. Dan berhijrahlah Nabi SAW dengan resminya. Nabi sebenarnya pergi ke jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Peristiwanya sangat panjang di situ. Di situlah berlaku peristiwa hijrah. Ujian dan bebanan Nabi sangat banyak sekali yang dapat saya rangkumkan. Kita baca kitab-kitab dan kita rangkumkan beberapa di sini. Mula-mula dituduh sebagai tukang sihir, tak berjaya dituduh sebagai bomoh, tak berjaya dituduh sebagai penyair, orang gila. Kemudian dihina abtar yang tidak ada keturunan. Ada yang menyanyi ketika Nabi solat atau baca Al-Quran. Nabi didakwa Quran itu adalah mimpi Nabi, bukan daripada Allah, ciptaan Nabi dan ajaran manusia. Bahira katanya. Nabi dihalang ketika nak solat. Kemudian mereka lebih keras lagi menyakiti hati Nabi. Ubay bin Khalaf hancurkan tulang belulang, tabur ke angin yang bertiup ke arah Nabi, kena pada Nabi. Umayyah bin Khalaf mengumpat dan mencela setiap kali melihat Nabi. Mereka nanti akhirnya didoakan oleh Nabi dan terbunuh mereka dalam perang Badar. Nanti kita akan lihat. Ada yang melemparkan isi perut kambing ketika Nabi solat. Ada yang memasukkan bangkai ke dalam periuk ketika Nabi memasak. Dan dikasari tubuh Nabi. Ada yang menghalang dan mengusir orang yang hendak mendengar Al-Quran dan mengaji daripada Nabi. Hatta ada yang disiksa siapa yang meluk Islam. Dan antara kemuncaknya adalah diboikot di lembah Abi Talib. Dan paling kemuncak bunuh sahajalah. Jadi tidak berjaya membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi dalam perjalanan hijrah, Nabi sempat berada di Gua Thur. Inilah dia lubang yang Nabi dan Sayyidina Abu Bakar di dalamnya tu. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, kalaulah kufar ketika itu memang ada di depan di sini dah. Kalau mereka jenguk sedikit, maksudnya di kaki tu kan nampak tu kan. Kalau dia jenguk sikit dalam tu, pasti mereka akan melihat kita, kata Sayyidina Abu Bakar. Lalu kata Rasulullah SAW, apakah kamu menyangka bahawa kita ini berdua? Wallahu thalithuhuma. Allah lah yang ketiganya. Bukan kita berdua sahaja. Sebab itulah kita mesti tahu bahawa ayat-ayat sebegini difahami dengan makna yang tersirat, bukan makna yang tersurat. Kalau tidak, kita akan katakan Allah ketika itu berada di Gua Hira. Bila di Gua Hira bermakna Allah bertempat, sedangkan Allah sudah ada tanpa tempat. Allah sudah ada sebelum ada bumi, langit, arasy sekalipun. Kerana itu jangan difahami secara zahir. Hendaklah kita ada kaedah memahaminya, ayat-ayat ataupun nas-nas mutasyabihat ini. Bayangkan yang tempat yang perempuan tadi berdiri ni, di sinilah berdirinya orang kafir. Kalau mereka jenguk sedikit seperti ini, orang ni masuk tu kan, akan nampaklah ni dalam itu dia tadi. Kalau jenguk sikit situ, nampaklah Nabi dan Sayyidina Abu Bakar dekat sini sedang bersembunyi. Ini jalan, saya tak boleh nak detailkan sangat sebab masa kita tak cukup ya. Jalan untuk pergi ke Madinah dengan zigzag sebegitu, tidak seperti jalan yang biasa, untuk supaya jangan dikejar ataupun diketahui perjalanan mereka ke bumi Madinah. Rumah Rasulullah SAW di bumi Madinah begini, lebih kurangnya humble sekali, Masya Allah. Bersyukurlah kita dengan rumah yang ada kipas angin ataupun ada aircon, ada kolam, Masya Allah. Nabi begini sahaja. Macam mana kalau panas? Masya Allah. Ini model asal Masjid Nabawi. Asalnya. Ini rumah isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada asalnya. Sebelum nanti rumah-rumah ini termasuk di dalam pembesaran Masjid Nabawi. Ini sedikit gambaran yang boleh saya bagikan. Rumah Sayyidatina Fatimah, rumah Sayyidatina Aisyah dekat sekali. Dan rumah Sayyidatina Aisyah nanti jadi tempat Nabi dikebumikan. Sebab Nabi meninggal ketika berada di rumah Sayyidatina Aisyah. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, tidaklah Nabi meninggal melainkan ditanamkan ataupun dikebumikan di situ. Sebab itu Nabi dikebumikan di rumah Sayyidatina Aisyah pada asalnya. Jadi bila pembesaran, rumah ini akan termasuk di dalam masjid pada asalnya, di luar masjid tapi dekat dengan masjid. Saya pernah sebut dalam pengajian kita di sini, setiap selepas asar dalam hadis pun menyebut Nabi akan pergi ke setiap rumah ini, dan Nabi akan tanya apa khabar, apa yang tak cukup. Nabi akan cium mereka. Lepas tu Nabi akan minta izin untuk keluar untuk pergi rumah isteri lain pula. Sehinggalah Nabi akan bermalam ataupun berhenti di rumah yang menjadi giliran isterinya pada malam itu. Jadi rotate. Masya Allah. Sayyidatina Aisyah, kalau tuan-tuan dapat tengok, dengan rumah Sayyidatina Saudah belakang tu je. Rumah Sayyidatina Saudah belakang rumah Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah selalu mendapat 2 malam. Sebab beliau gadis. Sayyidatina Saudah selalu bagi malamnya kepada Sayyidatina Aisyah. Sebab itu yang paling banyak melihat hal ehwal Nabi, paling tahu yang nanti akan menjadikan beliau paling faqih di kalangan isteri-isteri yang lain adalah Sayyidatina Aisyah. Jadi tuan-tuan, bila dapat ini kita dapat gambaran yang hadis mengatakan Nabi setiap hari lepas asar berjalan ke setiap rumah isteri-isteri baginda sebab tidak terlalu jauh. Di situ kita lihat Sayyidatina Hafsah, Sayyidatina Saudah, Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah, sebelum itu Sayyidatina Ummu Salamah, kemudian Sayyidatina Zainab binti Jahash, Sayyidatina Juwairiyah. Yang di hujung tu saya tak pasti itu sama ada Sayyidatina Ummu Habibah ataupun Sayyidatina Safiyah, saya tak pasti itu ya. Inilah gambaran asal. Nanti semua ini bila berlaku pembesaran akan masuk dalam ruang masjid. Baik,
ketika berada di Madinah, mari kita bahaskan sehingga wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan ada masa. Baik, tidak digunakan lagi tahun kenabian, tapi tahun hijrah, sebab hijrah lebih besar peristiwanya untuk diingati. Nabi menjadi imam Jumaat di Bani Salim dalam perjalanan ke Quba. Sampai di Quba, ni tak masuk Madinah lagi, solat di situ. Masuk Madinah pada Jumaat 12 Rabiul Awal 1 Hijriah sehingga di perkampungan Bani Najjar. Di Bani Najjar lah tempat disemadikan bapa Nabi SAW, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama 7 bulan. Membina masjid di situ, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar di bumi Madinah. Muhajirin orang yang berhijrah, iaitu orang asal Makkah, berhijrah ke Madinah. Ansar orang yang menolong, asalnya adalah Aus dan Khazraj. Mereka ini selalu berperang, lebih 126 tahun. Ketika Nabi berhijrah di situ, Nabi persaudarakan. Lalulah mereka namanya Al-Ansar yang menolong. Menolong siapa? Menolong Al-Muhajirin. Dan berlaku piagam Madinah, Sahifa Al-Madinah. Adzan disyariatkan. Abdullah bin Salam, seorang ahli kitab, orang Yahudi, memeluk Islam. Dan berlaku satu peristiwa puasa Ashura 10 Muharram. Pada 2 Hijriah, 15 Sya'ban, perubahan qiblat daripada Baitul Maqdis ke Bait Al-Haram. Disyariatkan puasa, raya hari raya, zakat fitrah dan zakat harta. Berlaku perang yang sangat penting dalam Islam sehingga Nabi berdoa sampai ridak Nabi ni jatuh. Sebab ya Allah, Nabi berdoa kalaulah Islam menang maka Islam akan naik, kalau tidak terkubur. Begitu sekali sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menenangkan Nabi. Itu maksudnya Nabi ibtihal betul-betul, bukan Nabi sabar. Tidak sabar sampai ditenangkan, tidak. Itu menunjukkan kesungguhan dalam berdoa. Pada tahun ini menyaksikan Sayyidina Ali berkahwin dengan Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Ruqayyah wafat. Dan Rasulullah SAW bersatu dengan Sayyidatina Aisyah. Pada tahun 3 Hijriah, setahun selepas itu, pada bulan Ramadan, Sayyidina Hasan, cucu Nabi, lahir. Dan Nabi kahwin dengan Sayyidatina Hafsah. Kemudian kahwin dengan Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah. Sayyidina Uthman berkahwin dengan adik kepada Sayyidatina Ruqayyah, iaitu Ummu Kalthum. Kerana beliau berkahwin dengan 2 orang anak Nabi, sebab itu beliau dipanggil orang yang mempunyai 2 cahaya. Orang yang mempunyai Nuraini, 2 cahaya. Nuraini ini merujuk kepada 2 orang anak Nabi. Yang pertama Sayyidatina Ruqayyah, isteri pertama beliau, wafat, lalu kahwin dengan adiknya Sayyidatina Ummu Kalthum. Jadi itu yang disebut Nuraini, 2 cahaya. Asalnya Nurani, 2 nur. Tapi oleh kerana mudhafun ilaih, jadi dhu mudhaf, Nuraini mudhafun ilaih, jadi dhu an-nuraini, dia menjadi mansub di situ. Baik, diharamkan arak, kemudian pembahagian harta pusaka disyariatkan. Ini satu penting. Maaf saya tidak punya masa, nanti ke lapangan lain kita akan detailkan peperangan itu bagaimana dan bagaimana ia berlaku. Berlaku satu perang, iaitu perang Uhud. Orang kufar membalas dendam atas kekalahan mereka dalam perang Badar. Lalu mereka bersungguh-sungguh untuk melawan kembali orang-orang Islam setahun selepas itu, iaitu dalam peperangan Uhud. Inilah dia perjalanan daripada Quba ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah, di Masjid Quba kan kita solat di situ untuk mendapat satu pahala umrah. Man tatahhara fi baitihi, siapa yang berwuduk di rumahnya kemudian dia pergi ke Quba dan dia solat 2 rakaat, hasil dapat dia pahala umrah. Ini kedudukan Bani Najjar yang kita sebutkan tadi, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Kalau sebut tiga Bani ini adalah perkampungan orang-orang Yahudi. Baik, barulah sampai ke Quba. Maksudnya melalui daripada Masjid Nabawi itu An-Najjar dulu, barulah sampai ke Quba melalui perkampungan-perkampungan Yahudi. Baik. Pada tahun 4 Hijriah berlaku peristiwa Bi'r Ma'unah. Nabi hantar para sahabat
tetapi dia dikhianati oleh, saya tak ingat nama sekarang ya, dibunuh 70 qurra. Para hufaz dibunuh di situ. Akhirnya Nabi hantar tentera di situ untuk supaya mengajar orang-orang yang tidak amanah dan khianat ini. Berlaku peristiwa Bani Nadir, yang kita sebut tadi tu. Peristiwa Bani Nadir ini, Bani Nadir ni, berlaku di situlah sebab mereka telah tidak amanah dan khianat pada piagam Madinah. Baik, Zainab, Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah wafat ketika itu. Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Ummu Salamah. Kita akan detailkan kalau ada kelapangan waktu bagaimana cara perkahwinan itu ya. Solat qasar disyariatkan. Sayyidatina Fatimah binti Asad, mak saudara Nabi, itu wafat. Sayyidatina Fatimah binti Asad adalah ibu kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Abdullah, iaitu anak kepada Sayyidina Uthman dan Ruqayyah, wafat. Lahir cucu Nabi yang lain, Sayyidina Al-Husain. Baik, pada 5 Hijriah berlaku peristiwa Perang Khandaq Ahzab, iaitu orang-orang Yahudi itu khianat dengan perjanjian. Mereka penduduk Madinah dan mereka bergabung dengan Makkah bawah sana itu. Madinah, Makkah. Mereka berpakat sama-sama seorang orang Islam. Itu yang dipanggil parti ataupun Ahzab. Itu nah. Lepas itu dipanggil perang Ahzab. Dipanggil juga perang Khandaq. Sebab Khandaq itu parit. Parit kenapa? Sebab peperangan itu kubu Nabi adalah parit, bukan berdepan macam ni. Parit. Itu atas cadangan Sayyidina Salman Al-Farisi. Orang Arab sebenarnya berperang tak pandai gali parit-parit macam ni. Kalau orang Farsi biasa. Iaitu Sayyidina Salman Al-Farsi. Beliau yang bagi initiate, bagi cadangan, kita gali parit. Orang Arab tak biasa gali-gali parit. Sebab itu mereka tidak ada peralatan seperti cangkul yang special, pongki dan yang lain-lain tu untuk menggali parit. Sebab mereka tak biasa berperang dengan cara parit. Sebab itu mereka meminjam peralatan itu, kalau tak silap saya, daripada Bani Quraidah. Tak silap saya. Sebab Bani Quraidah ni orang Yahudi. Mereka ada peralatan itu dipinjam. Saya tak ingat Bani mana, tapi yang saya ingat saya ni sekarang Bani Quraidah. Ada peralatan itu mereka gunakan dan mereka buat parit yang sangat besar sekali. Parit itu dikatakan kalau kuda melompat daripada satu tempat ini ke sebelah sana itu tak lepas. Maksudnya parit yang agak lebar dan agak dalam. Dan berlaku Ghazwah Bani Quraidah, sebab orang Bani Quraidah itu khianat dengan perjanjian dengan Nabi. Berlaku Ghazwah Bani Mustaliq. Bani Mustaliq dekat situ, ini semua berlaku di Madinah. Bani Mustaliq di kawasan itu juga. Nabi kahwin dengan Sayyidatina Zainab binti Jahash. Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh, ketua orang Ansar, meninggal dunia dan beliau itu masya-Allah sangat kaya raya. Beliaulah yang dipersatukan Nabi. Tak ingat saya. Beliaulah yang ketika wafat, dia wafat, arasy itu bergegar. Masya-Allah. Kemuliaan Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh. Kubur beliau dekat dengan kubur Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, dekat Baqi'. Kalau kita pergi di Baqi', ada kubur Sayyidina Uthman 30 meter ke sebelah kiri. Ini Sayyidatina Halimatus Sa'diyah. Di atas tu dalam 10 ke 15 meter itulah kubur Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, dan di situ juga kubur Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh ini. Hijab disyariatkan. Pada tahun 6 Hijriah, ibadah haji dan zihar disyariatkan. Solat istisqa dan solat kusuf, iaitu gerhana matahari, juga disyariatkan. Tuan-tuan, fakta yang kita faham, pensyariatan itu berlaku di bumi Madinah. Kecuali satu sahaja, solat pada awalnya selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku di Makkah. Lain daripada itu semua di Al-Madinah. Perjanjian Hudaibiyah dan Bai'atul Ridwan kita akan detailkan nanti. Sebab Nabi bermimpi masuk ke dalam bumi Makkah
dengan mencukurkan kepala tanpa peperangan, tetapi dihalang oleh orang kafir Quraisy di satu tempat yang namanya Hudaybiyah, berlaku perjanjian. Sayyidina Uthman yang dihantar oleh Nabi sebagai wakil untuk berunding tidak kembali. Ada yang mengatakan dibunuh. Sebab itu orang-orang Islam ketika itu ingin membalas. Kalau benar Sayyidina Uthman dibunuh, mereka berbai'ah dengan Nabi dekat bawah pokok. Itu namanya Bai'atul Ridwan, iaitu berjanji untuk taat setia pada Nabi dan untuk berperang, mempertahankan Sayyidina Uthman, dan dikatakan Sayyidina Uthman terbunuh, mereka akan membalas atas pembunuhan itu. Akhirnya Sayyidina Uthman sebenarnya tidak terbunuh. Berlaku hadithul ifk, fitnah terhadap Sayyidatina Aisyah, dikatakan buat tidak baik dengan Sayyidina Safwan, dan berita fitnah ini disebarkan oleh orang-orang munafik yang diketuai oleh Abdullah ibn Ubay bin Salul. Rasulullah mengirim surat kepada para raja selepas perjanjian Hudaybiyah ini. Dan surat-surat itu dibagi kepada Raja Habasyah, ke Mesir dan ke Farsi dan tempat-tempat yang lain. Pada tahun 7 Hijriyah berlaku perang Khaybar. Kita akan detailkan kemudian. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memeluk Islam di Khaybar. Beliau agak terkemudian sedikit memeluk agama Islam, tetapi oleh kerana beliau di kalangan orang ahli sufi, maksud orang yang duduk di Sufah. Sufah ini satu bahagian di belakang Masjid Nabawi yang orang-orang muhajirin yang tidak ada saudara mara di bumi Madinah, Nabi tempatkan di situ. Mereka agak miskin, mereka makan apa yang Nabi makan. Kadang-kadang Nabi akan bagi tahu, 5 orang pergi rumah sahabat ini, 5 orang sini. Kalau bab makannya, sebab Nabi tidak boleh nak sponsor semua sekali itu. Tapi kelebihan mereka banyak mendengar hadis Nabi SAW, termasuklah Sayyidina Abu Hurairah ini. Sayyidina Ja'far dan lain-lain balik daripada Habasyah. Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari bersama dengan Asy'ariyin datang daripada Yaman ke Madinah jumpa dengan Rasulullah SAW. Berlaku umrah qada yang tahun lepas tidak dibuat, maka tahun ini qada. Nabi kahwin dengan Sayyidatina Maimunah dan Sayyidatina Maria Al-Qibtiyah daripada Mesir. 8 Hijriyah, Sayyidina Khalid ibn Walid dan Sayyidina Abu Sufyan memeluk Islam, semakin kuat Islam itu. Walhal Sayyidina Khalid ibn Walid juga berperanan mengalahkan Islam pada awalnya. Pusingan peperangan Uhud itu ada 3. Pertama sekali menang orang Islam, yang kedua menang mereka. Ketika itu Khalid ibn Walid yang memimpin tentera kufar belum masuk Islam. Yang ketiga dimenangi oleh orang Islam. Ini sejarah yang tidak boleh dilupakan. Kenapa? Sebab teori kemenangan, siapa yang kejar siapa dia menang. Kerana itu setelah menang orang kufar, orang Islam membalas balik sebenarnya, tapi mereka dah balik ke bumi Makkah. Jadi sebenarnya menang orang Islam, tapi untuk yang kedua kalah. Baik, Sayyidina Zainab anak Nabi wafat dan Sayyidina Ibrahim dilahirkan. InsyaAllah kita ada dalam 10 minit lagi. Berlaku peristiwa Ghila, barang naik, dan perang Mu'tah, dan berlaku Fathu Makkah, pembukaan Makkah pada 8 Hijriyah, dan berlaku perang Hunain. Pada 9 Hijriyah, ketika Nabi berumur 61 tahun, berlaku tahun perutusan sana Al-Wufud, Nabi hantar para sahabat untuk berdakwah ke luar daripada negara Arab. Berlaku perang Tabuk. Perang Tabuklah Nabi paling jauh sekali pergi daripada bumi Madinah. Ka'ab ibn Zuhair, penyair, masuk Islam. Peristiwa Al-Ghamidiyah, iaitu seorang perempuan yang mengaku berzina. Ceritanya panjang, ya. Lalu Nabi kata balik dahulu sampai kamu melahirkan anak, balik dahulu sampai kamu menyusukan, balik dahulu sampai terpisah susunya daripada kamu, barulah direjam. Berlaku Raja Najasyi yang bernama Asamah meninggal. Nabi solat ghaib padanya sebab Nabi di Madinah ketika itu. Ummu Kalthum anak Nabi wafat. Sayyidina Abu Bakar memimpin haji, Rasulullah menjauhi isteri-isteri. Ada satu peristiwa sebab Nabi, isteri-isteri Nabi minta seperti mana
wanita-wanita yang lain mewah, kenapa tidak mereka? Nabi suruh pilih, nak mewah dunia ke nak bersama dengan Nabi, gitu. Akhirnya Nabi meroboh satu masjid yang namanya Masjid Ad-Dirar, yang dibina untuk menjadi tempat nanti memerangi orang Islam. Pada tahun 10 Hijriah, Jarir bin Abdullah, seorang ketua masyarakat, memeluk Islam. Beliau pemimpin di Yaman. Beliau seorang yang segak, Masya Allah. Sehingga kata Sayyidina Umar, Jarir, ini bukan Jabir, maaf, ini Jarir. Satu seorang lagi adalah Jabir. Wasiat disyariatkan. Sayyidina Ibrahim wafat. Nabi sangat menangis, sedih dengannya. Musailamah Al-Kadzab mengaku menjadi Nabi dan berlaku haji wada' perpisahan. Dan untuk kita tutupkan pengajian pada pagi ini 11 Hijriah, ketika Nabi berumur 63 tahun, Sayyidina Usamah bin Zaid bin Harithah, iaitu anak cuculah, cucu angkat, sebab Zaid bin Harithah kan anak angkat Nabi. Jadi Usamah bin Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah anak angkat Rasulullah SAW. Diutus ke Syam. Baginda mula sakit hujung Safar dan wafat pada hari Isnin, bulan Rabiul Awal 11 Hijriah, ketika berumur 63 tahun. Dimandikan oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas, dikafankan dengan 3 helai kain, disolatkan dan dikebumikan di bilik rumah Aisyah. Sebab ada khilaf, di mana nak dikebumikan Nabi. Ada pendapat kata dikebumikan di Baitul Maqdis, sebab itu bumi para anbiya. Ada mengatakan di Makkah, sebab itu kelahiran Nabi. Ada mengatakan di Baqi', sebab Nabi bersabda, man istata'a minkum ay yamuta fi ihdal haramain falyaf'al. Siapa di kalangan kamu yang boleh meninggal di antara dua tanah suci ini, Baqi' dengan Ma'lah di Madinah, di Makkah, usahakan. Sebab Nabi menjadi syafaat pada keduanya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, ma min nabiyyin, tidak ada seorang Nabi pun yang meninggal melainkan dikubur di tempat meninggal itu. Nabi meninggal di dalam bilik Sayyidatina Aisyah, di rumah Sayyidatina Aisyah, dikuburkan di situ. Sayyidina Abu Bakar perintahkan Sayyidina Khalid bin Walid memerangi Musailamah Al-Kadzab. Begitu secara sepintas lalu sahaja sejarah Nabi SAW daripada sebelum kelahiran sehingga kewafatan Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bertemu kembali dalam pengajian sirah as-sirah an-nabawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah untuk siri-siri akan datang insya-Allah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.